Baik, kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi dan seperti yang kita janjikan, tanpa membuang masa terus saja kita ke segmen Tamu Bahasa. Kita perkenalkan narasumber kita pagi ini. Alhamdulillah di sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Hardi bin Mahdili, merupakan pegawai perkamusan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik, selesa dipanggil Tuan Hardi? Boleh? Dan Hardi pun boleh je. Hardi ya. Baik. Jadi Tuan Hardi, selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Ribuan terima kasih ya dan atas masa yang diluangkan pagi ini bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita di rumah nih yang menyaksikan, ingin rasanya mengetahui dalam perkongsian segmen Tamu Bahasa kali ini, kamus dan korpus dialek Belait Melayu. Jadi kita sendiri memang tahu apa sebenarnya kamusan ya. Korpus pula? Korpus itu apa? Kurang pasti. Dan apa sebaliknya di sebalik tajuk yang cuba ingin diketengahkan perkongsian kali ini. Jadi saya serahkan kepada Ramizah terlebih dahulu lah untuk bersama dengan narasumber kita, Ramizah. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti biasa juga, sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi, mungkin Tuan dapat kongsikan apa sebetulnya tajuk wawancara yang akan kita kongsikan, makna di sebaliknya dan juga penjelasan mengenainya. Mungkin dapat kongsikan Tuan, silakan. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi RTB kerana mengundang saya untuk sesi wawancara segmen Tamu Bahasa pada pagi ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk Kamus dan Korpus Dialek Belait Melayu. Ya. Tajuk pada hari ini mempunyai hubung kait dengan projek yang sedang diungkayakan oleh Unit Perkamusan di bawah Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, yang mana salah satu objektifnya untuk menyelamatkan salah satu aset dan khazanah bumi negara Brunei Darussalam yang sangat berharga, iaitu bahasa atau dialek bagi tiap-tiap puak yang termaktub di Perlembagaan Brunei. Negeri Brunei 1959. Ya. Dan pihak Dewan Bahasa Pustaka Brunei khususnya unit perkamusan memainkan peranan sebagai salah satu unit dalam institusi kerajaan mengambil inisiatif untuk membukukan dialek-dialek yang menjadikan sebagai kamus selaras dengan misi DBP, iaitu memartabatkan bahasa dan sastra Melayu, melestari tulisan Jawi dan budaya Melayu dan memperkasa budaya membaca. Baik. Jadi itulah sedikit penjelasan ya mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Jadi apa sebenarnya maksud kamus ini dan apa fungsi dan kegunaan kamus tersebut dan apakah yang terkandung di dalam kamus itu tadi? Okey. Maksud kamus secara ringkasnya ialah sebuah buku rujukan yang memuat daftar kata-kata atau kosakata yang disertai takrifan atau penjelasan makna, ejaan, sebutan beserta contoh pemakaian kata. Okey, kita ingat ya, contoh pemakaian kata. Okey. Perkataan kamus sebenarnya diserap dari kata bahasa Arab, iaitu qamus. Yang sendirinya meminjam dari kata bahasa Yunani okeanos, yang bererti samudra atau lautan besar. Ya. Dan dikiaskan memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, iaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa. Kamus dibagikan dalam beberapa jenis, antaranya kamus eka bahasa, yang dikenali juga dengan nama kamus monolingual. Oh. Kamus ini hanya menggunakan satu kata bahasa. Maafkan saya, menggunakan satu bahasa. Kata-kata entry yang dijelaskan dan penjelasan adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Ya. Contoh kamusnya ialah kamus Bahasa Melayu Nusantara, Kamus Dewan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kedua, Kamus Dwi Bahasa. Ya. Dwi Bahasa dikenali juga dengan nama Kamus Bilingual. Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan, diberi padanan atau pemberian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya Kamus Dwi Bahasa Oxford, Fajar, Inggris, Melayu, Melayu Inggris. Ya. Dan yang ketiga, Kamus Aneka Bahasa. Kamus Aneka Bahasa dikenali juga dengan nama Kamus Multi Bahasa, yang menggunakan sekurang-kurangnya 3 bahasa atau lebih. Contohnya bagi kamus multilingual ialah Kamus Melayu Cina Inggris susunan Yon Bodenchan tahun 2004 dan Kamus Al-Azhar Melayu Arab Inggris, itu 3 bahasa Ya. tahun 2001. Fungsi kamus secara lain ialah membantu para pemakai untuk mengenal kata-kata baharu dan mengetahui maknanya. Selain menerangkan makna kata, kamus juga memuat cara
pengucapan setiap kosakata, menerangkan definisi kata serta memberikan contoh-contoh penggunaan dalam masyarakat. Selain itu, kamus juga memberi sarana untuk memperluas dan memperkaya perbendaharaan yang artinya dapat memberi kita ilmu pengetahuan dan kekayaan kosakata atau perbendaharaan kata dalam suatu bahasa. Mengenai dengan manfaat pula, saya ingin bertanya kepada Wali, kamus sebenarnya digunakan untuk apa? Kalau Wali lah. Kalau saya sendiri menggunakan kamus tersebut untuk mencari makna di sebalik Satu ayat perkataan. satu perkataan itulah. Selain daripada makna? Selain daripada makna, kalau saya menggunakan kamus untuk mengecek ejaan, kemudian untuk mencari sinonim daripada itulah satu-satu patah perkataan itulah. Okey. Betul seperti yang Wali katakan. Okey. Sini saya ingin terangkan lagi ya. Okey. Kamus manfaatnya ialah satu tadi seperti mana Wali katakan tadi, mencari kata makna. Okey. Pada umumnya orang membuka kamus untuk mengetahui makna atau erti sebuah kata yang belum diketahuinya atau yang masih meragukannya. Okey. Lafaz yakni sebutan kata, menjelaskan sebutan atau ucapan sebuah kata. Contohnya perkataan PK. Bukan peka ya. PK. Semak untuk menyemak. Semak pula untuk tumbuhan. Ya. Perbezaannya. Okay. Reda untuk rela. Reda pula maksudnya sana mula berkurang ataupun semakin berkurang. Ejaannya sama ke tuan? Memang ejaannya sama. Iaitu dalam kamus sebab itu ada ada namanya tu ejaannya diberi tanda. Tanduk di atasnya dipanggil italing. Jadi perbezaannya ialah bunyi italing berbunyi e. Kalau e pepet bunyinya e. Reda lain, reda lain. Ya. Reda. Reda kita ni rela. Reda macam hujan berpaduh. Mula berkurang. Reda. Okey, faham. Dan yang ketiga ialah ejaan kata, memberi petunjuk bagaimana ejaan yang benar dari setiap kata. Contohnya masuk bukan masuk. Okay. Ya. Resipi bukan resepi. Resipi. RESIPI. Ini banyaklah yang ini banyak didapatilah. Ejaan email. E diberi sempang ataupun hyphen, mail. MEL. Jadi itu lurus ataupun memang jawapannya. Kalau kita ni buat ditemukan bunyi MEL, ia boleh berbunyi email ataupun email. Tapi diberi sempang sebabnya daripada serapan kata bahasa Inggeris. Yang betul E sempang MEL. Mel. Okey, ejaan kolesterol bukan kolesterol. Dan ejaannya selalu yang didapati lagi lah berbahaya, bukan merbahaya. Berbahaya. Jadi ada makna sebetulnya yang lain. Ya. Berbahaya. Ya. Kalau merbahaya tidak ada makna. Sebenarnya kataan bahaya berasal dari perkataan mara bahaya. Okey, menarik sekali ya. Atau sebenarnya guna kamus yang tadi. Itu kamus kan? Gunanya tu. Jadi yang keempat lagi penyukuan kata, mengetahui cara pemenggalan sebuah kata atau suku kata. Ada perbezaan tak? Pemenggalan suku kata dengan pemenggalan sebutan. Contohnya. Contoh lagi contoh. Okey. Kalau ejaan MAKANAN. Memakan. MAKANAN. Makanan. Okey. Contoh kalau pemenggalan suku kata ia akan bunyi makan an. Okey. Pemenggalan suku kata. Kata dasarnya ialah makan. Kata yang timbul di ujungnya an. Bagi suku kata. Tapi kalau dia pemenggalan sebutan, ia akan berbunyi makanan. Untuk makanan. Sama juga bayaran untuk suku kata. Bayaran. Bayaran. Bayar dulu. Bayar an. An kemudian. Untuk pemenggalan suku kata. Bayaran. Tapi sebutannya? Kalau sebutannya, pemenggalan sebutannya bayaran. Untuk memastikan sebutannya tepat dan betul. Itu untuk membezakan mana suku kata, pemenggalan suku kata ataupun pemenggalan sebutan. Okey, faham.
Okey, yang kelima, kebakuan kata. Mengetahui penggunaan kata baku atau kata tidak baku. Contohnya sebutan bahasa Melayu, komputer, bukannya komputer. 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 Logik dan bukannya logik. Logik. Okey, teknologi dan bukannya teknologi. Dan informasi lain-lain memberi informasi mengenai kata, usul kata seperti kata pinjaman dari Arab akan diberi label AR. Kalau daripada Inggeris dalam kamus akan diberi label ING dan sebagainya. So ini maksudnya ia dapat ayat itu daripada Arab ataupun daripada kira asal ayat itu dari mana? Arab. Okey. Okey, sumber istilah ialah untuk mencari istilah-istilah penting ketika seseorang akan membuat suatu konsep dalam suatu bidang keilmuan. Okey, mengenai dengan kandungan kamus pula, kalau kita lihat kamus kamus merupakan kamus merupakan buku rujukan yang mengandungi senarai kosakata bahasa tertentu yang disusun mengikut urutan abjad A hingga Z. Okey, kita lihat kamus sebenarnya dari awal A hingga Z. Setiap entry kata dasar atau kata akar dinamakan lema, disertakan takrifan atau definisi makna dan keterangan lain seperti kelas kata dan sebutan. Setiap kata dasar tadi majoritinya mempunyai turunan perkataan yang berimbuhan dinamakan sebagai sublema. Ada kalanya juga mengandungi frasa, peribahasa, kiasan dan sebagainya. Okey, saya ingin bertanya kepada Wali dan juga Ramiza. Ramiza lagi lah. Ramiza. Okey. Kenalah juga. Tahu apa arti lema? Apa dan sublema? Tak tahu. Okey. Sini saya beri Jujur, contoh Okey. Contoh yang simple supaya kita faham lah. Lema dan sublema itu sebenarnya kata dalam kata apa tu orang teknikal dalam perkamusan. Okey, sebagai contoh lah. Saya bagi contoh perkataan jalan. Jalan contoh dia jalan Jalan kalau ia memang kata dasar ataupun kata akar dalam kamus lah, kita bayangkanlah dalam kamus yang kata dasar. Kita mencarilah jalan. Okey, kata dasar itu disebut sebagai lema. Okey. Dalam kamus istilah kamusnya ini lema. Kali kata dasar itu disebut dengan lema, kali di belakangnya kita disebut memang ada takrifan mengenai lah. Contohnya jalan, satu tempat laluan ataupun lalintas, kedua ikhtiar, cara ataupun akal, ketiga gerakan. Okey, contoh. Okey, satu dibagi frasa, contohnya kalau adalah frasa, peribahasa. Okey, di bawah itu nanti kita bayangkan masalah lema. Jalan. Kali di bawah ni jalan tadi itu diberi imbuhan. Okey, diberi pengertian, takrifan. Lepas tu di bawahnya lagi contohnya seperti berjalan. Kali di bawahnya ada berjalan-jalan, menjalani, menjalankan. Okey, yang di bawah semua sekali itu tadi yang menerima imbuhan itu, kata dasar yang menerima imbuhan itu dipanggil sublema. Kata dasarnya jalan. Lema. Jalan. Yang berimbuhan di bawah itu sublema. Sublema yang di bawah Berjalan, tu. menjalani. Apapun sajalah yang ditambah di bawahnya Yang itulah. ditambah dengan imbuhan. Sublema. Okey. Tahu. Semua kamus ada sublema ini? Memang semua. Okey. Faham. Baru tahu? Baru tahu. Okey, tapi untuk kita ni mengetahui sekiranya kamus itu satu kamus yang mantap, Ya. yang perlu diisi dalam satu kamus itu ialah contoh pemakaian katanya. Itu yang perlu lah. Okey, faham. Okey. Jadi itu mengenai dengan kamus ini tadi ya. bagaimana pula dengan Korpus. Okey. Tadi belum masuk lagi kepada korpus ini tadi. Masa pun kadang-kadang macam mencemburui kita ni juga. Okeylah. Saya sebagai ringkas lah. Korpus pula menurut tarifan di dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara merupakan satu himpunan teks, himpunan makalah, tulisan dan sebagainya mengenai sesuatu perkara tertentu. Dalam bidang linguistik, kumpulan ujaran bertulis atau lisan seperti kumpulan contoh penggunaan kata yang digunakan dalam kata kajian menyokong atau menguji hipotesis tentang struktur bahasa. Nombor 3, badan. Okey, perkataan korpus sebenarnya terdiri daripada perkataan Latin yang bermaksud badan. Ataupun Inggrisnya corpse. Badan. Korpus. Okey. Atau kumpulan himpunan koleksi yang boleh digunakan untuk menganalisis dan merujuk sebarang bentuk teks bertulis atau lisan. Dalam bidang perkamusan pula, korpus merupakan koleksi atau kumpulan bahan untuk kajian bahasa himpunan, contoh pemakaian kata dan lain-lain. Korpus bahasa merupakan antara bahan utama yang digunakan dalam proses penyusunan kamus, pedoman dan juga tata bahasa. Okey,
sebagai supaya Ringkasnya lah. faham apa itu korpus, uh, cuba Slide. kita Wali buka aplikasi WhatsApp. WhatsApp ya, boleh? Boleh. Aha, Saya okey. boleh? Boleh. Boleh. Saya ingin mencuba. Saya ada WhatsApp, boleh? Apa sebenarnya korpus tu? Okay. Di atas itu ada tanda magnifying glasses gitu. Okey, magnifying glasses, boleh. Okay. Apa yang Wali ni type? Type Cuba korpus. type makan. Makan, okey. Makan. Oh, banyak. Banyak kan? Banyak. Banyak yang keluar kan? Banyak. Itu yang namanya korpus. Oh. Kira macam carian kah ini? Tak. Data yang terkumpul data. daripada contoh pemakaian kata. Rupa-rupanya. Hebat sekali. So, macam kalau kita ni Google makan juga, ia Akan keluar banyak topik mengenai dengan makan. Tapi itu lain. Oh, Ini itu korpus ni yang bukan. khusus untuk dalam kamus. Untuk akan dijadikan kamus lah. Tapi ini lebih kepada digital ataupun fizikal? Sebenarnya ada kena diterangkan juga dalam itu sebenarnya Wali, tapi mungkin sampat ke sini ya. Sedikitlah, Mungkin sedikit. sedikit Ya, dapat dikongsikan juga. Tuan. Okey. Sebenarnya ianya dia ada apa tu untuk korpusannya. Banyak kaedahnya untuk mendapatkan korpusannya. Penggunaannya lah tu. Untuk mendapatkan korpusannya. Salah satunya ialah melalui penyelidikan lah. Penyelidikan ke lapangan. Kita turun ke lapangan, kita menemubual berapa ramai informan untuk mencari sumber lah. Data-data. Pada awal-awal itu memang kita ni menggunakannya tu macam bertanya kepada informan, sumber informan secara manual lah, secara bertulis menggunakan daftar Swadesh. Swadesh ini maksudnya daftar yang dibuat mengikut turunan abjad, sama ada kita menggunakan kata tubuh badan, macam kepala, kaki, ditanyalah. Kemudian jawapannya tu kita ni ambil, ya tak. Sebenarnya macam-macam cara penggunaan korpus ini tadi ya. Selalunya kalau cara tradisional kita ni kan menggunakan penulisan kan, kita catat. Betul. Catat. Tapi masa ni kan ada peralatan canggih, kita ni rakam. Boleh Rakam menggunakan perisian. Dia panggil ada namanya tu web server. Kami gunakan. Okey, baik. Jadi dengan masa yang tersisa ni sebenarnya banyak yang ingin kita ni tanyakan. Mungkin untuk menutup wawancara kita pagi ini, apa yang Tuan Hardi boleh simpulkan daripada tajuk Kamus dan Korpus Dialek Belait Melayu ini? Okey. Kesimpulannya ialah penggunaan korpus bagi kajian linguistik amat bermanfaat dan mempunyai banyak kelebihan. Korpus membolehkan penggunaan bahasa yang autentik diperoleh. Korpus juga dapat membantu penyusun kamus memahami bahawa laras bahasa atau ragam bahasa dialek Belait mempunyai keunikan dan perbezaan ketara dalam struktur penyusunan ayat. Seperti mana yang diberkatakan tadi, bahawa sering mendapati juga dialek bahasa yang digunakan pada Belait maksudnya menghadapi dilema keputusan. Okey. Faham. Maka dengan mengambil kira akan kekhawatiran masalah ini, pihak kerajaan khususnya Unit Perkamusan, Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka berusaha dengan giat untuk menyelamatkan nilai bahasa yang amat berharga ini, dan pada masa ini projek untuk mengamuskan dialek Belait sedang dalam proses peringkat akhir, dan insya-Allah kamus dialek Belait Melayu akan terbit sedikit masa lagi. Alhamdulillah. Dan akhirnya untuk seranan bersama demi menyelamatkan aset dan khazanah bumi negara Brunei Darussalam yang sangat bernilai ini, sama-samalah kita bangkitkan rasa cinta dan sayang akan bahasa dan dialek kita ni. Banggakanlah dialek kita ni dengan sering menghidupkan penggunaannya. Masya Allah. Ya, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Muhammad Hardi bin Mahdili, Pegawai Perkamusan yang telah pun bersama kita pagi ini dalam segmen Tamu Bahasa Kamus dan Korpus Dialek Belait Melayu. Walaupun tidak banyak cerita kita ni mengenai dengan dialek Belait Melayu ini, mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita ni akan berfokus lagi lah ya mengenai dengan perkara tersebut. Tetapi sekali lagi ribuan terima kasih. Jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.